Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wadzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala. Pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook kita. Kita membaca tafsir Al-Quran daripada surah Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni dan yang lepas-lepas diberkati oleh Allah Subhanahu taala, insya-Allah. Pada malam ni, so ayat yang ketiga daripada surah Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami, yakni Allah taala, naqussu, kami bercerita kepada engkau wahai Muhammad, ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah, ilaika hazal Quran, dengan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Dan apa yang kami wahyukan itu adalah ini Al-Quran, Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, walaupun engkau sebelum ini di kalangan orang-orang yang lalai. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang ketiga. Kita dengar dulu baca ni. Orang Melayu kat sini ni dia tak sekolah, dia sambut kongsi facai, dia orang tak sambut hari raya kat sini. Sebab tu orang Melayu kat sini pasang bercun, tak sekolah punya Melayu. Okey, type. Apa benda Melayu ni? Okey, type. Ada lagi. Okey, type. Kalau kita tengok ayat yang sebelum Subhanahu wa ta'ala bagi tahu kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang merupakan Al-Kitabul Mubin, kitab yang nyata. Kitab yang nyata bermaksud kitab itu menjelaskan satu perkara itu secara terperinci. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu juga bahawasanya yang dikatakan kitab yang terperinci itu, yang kita bahas dalam ayat yang lepas, merujuk kepada Al-Quran. Dan perincian itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dikupas di dalam bahasa Arab. Kita kupas dari itu. Jadi dalam ayat ni pula Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan bahawasanya Allah Ta'ala bercerita kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah sebaik-baik kisah. Dengan ayat yang kita nak baca ni, antara ayat kedua dan ayat ketiga ni, apa hubungan antara dua ayat ni? Ayat sebelum ni Allah Subhanahu wa taala ada sebut inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, menurunkan kitab ini yang merupakan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Tapi dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala nyatakan hubungan di antara ayat kedua dan ketiga. Ayat kedua Allah Taala nyatakan Quran itu dalam bahasa Arab. Lepas tu Allah Taala sebut dalam ayat ketiga yang kita baca ni pula, bima auhayna ilaika hazal Quran. Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawasanya yang Allah Taala turunkan Al-Quran ini sifatnya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelum Allah Taala kata dia turunkan kitab yang nyata. Dia tak sebut kitab dalam ayat pertama tu dengan ayat pertama dan ayat kedua tu Allah Subhanahu wa taala tak nyatakan bahawasanya kitab yang nyata itu adalah wahyu. Dia hanya sebut itu adalah kitab yang nyata. Satu. Lepas tu pada ayat yang kedua pula Allah Taala kata kami turunkan Quran bahasa Arab. Dia tu sebut. Tapi bila kita sebut turun, apakah mesti merujuk pada wahyu? Belum tentu. Sebab daripada Tuhan itu bukan mesti ilmu wahyu. Sebab di sana ada beberapa jenis ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita belajar ilmu tafsir Quran, kalau mukaddimah permulaan daripada kita baca surah Al-Fatihah, masa anda belajar dulu, guru anda sebut
Muqaddimah dia akan sebut, dia kata ilmu ni yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni ada 4 jenis ilmu. Yang pertama dipanggil ilmu wahyi, yang kedua dipanggil ilmu ilhami, yang ketiga yang keempat dipanggil ilmu kasbi. 4 jenis ilmu. Yang pertama ilmu wahyi. Wahyi ini adalah ilmu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala hantar melalui Jibril alaihissalam. Jadi Jibril alaihissalam, Allah Taala bagi ilmu pada Jibril. Jibril, kamu pergi sampaikan ilmu ni, dan ilmu ni diberikan kepada orang-orang yang terpilih, namanya rasul ataupun nabi. Ilmu wahyu. Yang kedua dipanggil ilmu ilhami. Ilmu laduni lah kita sebut nombor 2, ilmu laduni. Ilmu laduni ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi pada orang terpilih, tapi belum tentu kepada nabi. Kadang-kadang dibagi kepada para wali Allah, orang-orang yang bukan di kalangan para nabi, tapi dia itu adalah orang yang dekat dengan Allah, beramal soleh dengan amal yang baik. Lalu Allah Taala bagi satu kelebihan ilmu kepada dia yang disebut sebagai ilmu laduni. Dan ilmu laduni ini adalah ilmu yang Allah Ta'ala bagi terus, tidak melalui perantara namanya Jibril alaihissalam. Antara contoh yang disebut ilmu laduni yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah kisah Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu cerita panjang lah, kita kena baca dalam surah itu. Yang ketiga dipanggil ilmu ilhami. Ilmu ilhami ni bahasa kita pun panggil ilham. Kita duduk kat tepi pantai, kita termenung, tiba-tiba dapat ilham, dapat idea tu kan. Yang tu dipanggil ilmu ilhami. Itu pun ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala bagi pada siapa saja. Tidak kira orang soleh ke, tak soleh ke, orang beramal ke, tak beramal ke, orang Islam ke, orang bukan Islam, Allah Taala bagi ilmu tu. Dia panggil ilmu ilhami. Ada pula yang keempat dipanggil ilmu kasbi. Ilmu kasbi ni daripada kalimah al-kasbu. Al-kasbu ni makna Melayunya adalah berusaha. Jadi bila kita nak dapat ilmu tu, kita kena berusaha, kena baca, kena belajar, kena ada sistem pendidikan, kena ada pedagogi dan sebagainya lah. Maka itu dipanggil sebagai ilmu kasbi. Yang kita nak cerita ni, ilmu yang turun daripada Allah SWT, ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kadang-kadang dia berbentuk wahyu daripada Allah SWT. Ada pula satu lagi dia panggil ilmu laduni. Ilmu laduni. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang pertama, Alif Lam Ra, itu kitab yang nyata. Ayat kedua, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab itu, Quran, dalam bahasa Arab. Dia tak kata turun itu wahyu ataupun tidak. Mari ayat yang ketiga, Allah Ta'ala bagi tahu bahawasanya yang kata Allah Ta'ala turunkan kisah itu, kitab itu yang merupakan Quran yang nyata itu adalah wahyu daripada Allah SWT. Allah Ta'ala jelaskan, Allah Ta'ala perincikan lagi cerita tu dalam ayat yang ketiga. Maka disebabkan itu dalam ayat yang ketiga, Allah Ta'ala ada sebut, bima auhayna ilaika hazal Quran. Dengan apa yang telah kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, ini Al-Quran. Jadi ayat pertama, ayat kedua. Ayat pertama disebut kitab, umum lagi. Perincikan sikit, dia sebut Quran bahasa Arab, perinci sikit. Tapi dia tak sebut pula yang Quran itu wahyu ke tidak. Mari ayat ketiga, Allah Ta'ala kata, bima auhayna ilaika hazal Quran. Dengan apa yang telah kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, Quran ini. Jadi maksudnya kalau kita tengok hubungan di antara ayat kedua dengan ayat ketiga tu, rabatul ayat itu, dia ayat ketiga ni dia nak menjelaskan lagi apa yang ada pada ayat yang kedua. Itu satu. Hubungan ayat pertama dengan ayat kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat yang ke, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab itu Quran bahasa Arab. Adapun dalam ayat yang ketiga ni, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kisah yang nak ceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa Arab itu detail, lebih terperinci berbanding kisah Yusuf alaihissalam yang diceritakan dalam bahasa lain daripada bahasa Arab, iaitu dalam bahasa Ibrani dalam Taurat ataupun dalam bahasa Syriani dalam kitab Injil. Jadi hubungan ayat pertama dia cerita Quran dalam bahasa Arab, tapi dalam ayat yang ketiga Allah Taala kata kisah Yusuf al-qasas, sebaik-baik kisah. Dan Allah Ta'ala sebut, diceritakan dalam bahasa Arab. Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya kisah di dalam kisah Yusuf alaihissalam yang diceritakan dalam bahasa Arab lebih detail berbanding kisah Yusuf alaihissalam yang diceritakan dalam bahasa Hebrani, Hebrew, dan juga dalam bahasa Syriani. Bila sebut Arab merujuk pada Al-Quran, bila sebut Ibrani, Hebrew dalam bahasa Yahudi, Taurat, dan satu lagi dalam bahasa merujuk dalam kitab Injil. Jadi itu ayat, hubungan ayat yang pertama, ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga dalam surah Yusuf alaihissalam. Baik, kita faham, itu yang pertama yang kita boleh belajar daripada surah Yusuf pertama. Yang kedua, sebab turun ayat ni surah ayat yang ketiga dalam surah Yusuf alaihissalam ni,
Sebenarnya ada asbabun nuzul dia. Ada asbabun nuzul. Kalau kita buka dalam kitab tafsir, ana bawa kat sini ni ada 3 asbabun nuzul daripada pelbagai-bagai kitab tafsir. Yang pertamanya adalah diceritakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia cerita bahawasanya, kisahnya ketika mana annahu ta'ala lamma anzala al-Quran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala turunkan Quran baca kepada kaum dia. Jadi orang Arab ni dengar apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran wa kana yatluhu ala qaumihi. Nabi Muhammad baca kepada kaum dia, baca. Jadi orang Arab ni dengar. Bila dengar, faqalu ya Rasulullah law qasasta alaina. Jadi bila baca-baca Quran ni, adalah di kalangan orang law qasasta alaina, alangkah baiknya kalau kamu buat bagi kisah, cerita-cerita kepada kami. Fanazzalat hazihi surah, lalu Allah Taala turun ayat yang kita baca ni. Surah ni pun diturunkan. Surah Yusuf ni pun turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bacalah surah Yusuf kepada kaum Arab, musyrikin Quraisy pada masyarakat Arab pada ketika itu. Bila baca-baca, fatala alaihim, Nabi Muhammad SAW baca, faqalu law haddastana, alangkah baiknya kalau kamu boleh buat mari kisah cerita yang lain pula. Jadi bila kata tu fanazalallahu, maka Allah Taala pun turun Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban, surah Az-Zumar ayat 23. Allah Subhanahu wa taala kata Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik cerita yang ada di dalam kitab. 2. Kemudian Nabi baca dah kepada dia, faqalu law zakartana, kalau kamu boleh bagi peringatan kepada kami. Alangkah baiknya Muhammad, kamu boleh bagi satu peringatan kepada kami yang boleh menyebabkan kami selalu ingat zikir kepada Allah, ingat. Jadi Allah Taala pun turun surah Al-Hadid ayat ke-16. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha' qulubuhum li zikrillah. Jadi yang tu asbabun nuzul yang pertama. Jadi cerita dia tak apa menarik, hanya just Nabi Muhammad SAW baca Quran kepada orang-orang Arab. Arab dengar, Arab kata alangkah baik kalau kau mari satu kisah pada kami. Lalu Allah Taala turun ayat, nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Kami ceritakan kepada kamu kisah yang terbaik. Satu asbabun nuzul. Asbabun nuzul yang kedua, cerita dia, yang cerita ni Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia kata ijtama'a ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila Salman. Cerita ni di kalangan sahabat Nabi ni ada seorang sahabat yang terkenal namanya Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ni adalah sebilangan sahabat-sahabat Nabi lain pergi jumpa dengan Salman, duduk keliling Salman Al-Farisi. Berlakulah perbualan sesama mereka. Bila berbual-berbual, faqalu hadisna 'anit Taurat fa innaha hasanun ma fiha. Dia kata, boleh tak sahabat ni tanya pada Salman, Salman, boleh tak kamu ceritakan kepada kami berkenaan dengan Taurat? Taurat ni lagu mana? Taurat, kerana Taurat ni dia ada cerita-cerita yang baik dalam kisah Taurat itu. Faqalu anzalallah, lalu Allah Taala pun turun Al-Quran. Allah Taala kata turun ayat Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi duduk berhimpun bersama dengan Salman Al-Farisi. Cuma dia orang minta supaya tolong cerita, Salman tolong cerita dekat kami kisah yang menarik yang ada dalam Taurat tu. Boleh tolong cerita kat kami tak? Jadi bila sahabat Nabi duk cakap macam tu menyebabkan Allah Taala turun Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah berkenaan dengan Yusuf alaihissalam dengan kata Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, sesungguhnya kami menceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Itu asbabun nuzul yang kedua. Yang ketiga, yang tadi itu ada dalam kitab Zadul Masir, ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab tafsir Al-Imam Ibn Katsir, Tafsirul Quran Al-Azim, diceritakan bahawasanya ni yang bercerita ni adalah Ibn Abbas. Disebut sahabat Nabi ni kata kepada Nabi, ya Rasulullah, law qasasta alaina, alangkah baiknya kalau kamu buat mari satu kisah kepada kami. Kami nak dengar cerita. Asyik dia dengar ayat hukum, boleh tak sekali-sekali buat mari satu cerita pada kami. Kami nak dengar juga. Sahabat Nabi tanya Nabi. Lalu Allah Ta'ala putus Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, sesungguhnya kami ceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Jadi kita nampak ada 3 lah asbabun nuzul ayat ni. Yang pertamanya cerita melibatkan kepada sahabat Nabi pergi tanya pada Nabi Muhammad, alangkah baiknya kamu bercerita kepada kami. Lalu turunlah surah Al-Qasas ni, surah Ahsanul Qasas, satu. Yang keduanya, asalnya sahabat Nabi berbual bersama dengan Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Cuma berbual-bual tu dia orang minta, boleh tak kamu tolong cerita wahai Salman kisah-kisah yang ada dalam Taurat?
Kami nak dengar cerita baiklah daripada Taurat. Tak sempat nak cerita tu, Allah Ta'ala turun Al-Quran, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami nak ceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Yang ketiganya lebih kurang macam cerita yang pertama lah. Itu ada dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibn Qasir rahimahullah. Itu asbab nuzul ayat ni. Jadi kalau kita faham daripada kisah asbab nuzul ni, nampaknya ada dua penceritaan. Yang pertamanya, sahabat Nabi pergi tanya Nabi sendiri. Satu cerita sahabat Nabi pergi tanya Nabi SAW sendiri. Dia orang kata, ada tak cerita-cerita menarik kami nak dengar Al-Quran? Sebab sebelum ni kami duk dengar hukum, tapi nak cerita-cerita menarik. Allah Ta'ala pun turun kisah Yusuf AS, ahsanul qasas. Yang keduanya ceritanya adalah melibatkan sahabat Nabi berbual bersama dengan sahabat Nabi seorang nama Salman Al-Farisi. Dalam perbualan itu, mereka ni minta supaya Salman ni bercerita kepada mereka kisah Taurat. Satu kisah yang menarik daripada Taurat yang Salman Al-Farisi nak cerita, Allah Ta'ala turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah Yusuf alaihi salam, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Sesungguhnya kami telah menceritakan, kami mahu menceritakan kepada kamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah. Ada dua lah asbabun nuzul berkenaan dengan ayat ni. Jadi kita akan nampak lebih kurang ayat yang ketiga. Yang pertama kita dah cerita hubungan antara ayat dan ayat. Yang kedua kita dah cerita tentang asbabun nuzul ayat ni. Yang seterusnya tafsir ayat. Kita nak cerita pendetailan pada tiap-tiap particular ayat. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas tu kan. Bima auhayna ilaika hazal Quran. Wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Allah Ta'ala sebut Quran. Yang pertamanya Allah Ta'ala kata nahnu naqussu alaika. Sesungguhnya nahnu kami naqussu alaika, kami menceritakan kepada engkau. Dia ni Allah Ta'ala sebut kisah tau. Allah Ta'ala sebut kisah. Nombor satu yang kita kena faham daripada Allah Ta'ala sebut nahnu naqussu alaika, membawa, memang kita kena akui Al-Quran ini dia selaras dengan fitrah manusia. Fitrah manusia ni kadang-kadang dia nak dengar satu benda itu, dia boleh ambil pengajaran itu berdasarkan kepada hukum. Ada manusia ni dia takut dengan undang-undang. Jadi bila dia dengar undang-undang, maka dia tidak melakukan kejahatan. Ada manusia lagu tu kan. Tapi ada satu lagi jenis manusia, kadang-kadang kita bagi tahu undang-undang, dia tak akur dengan undang-undang. Dia tak kisah pun undang-undang. Dan dia tak terkesan pun diri dia dengan undang-undang. Makanya antara mekanisme untuk kita nak bagi orang boleh sedar dan dia berhenti daripada melakukan kejahatan adalah kita kena bawa kisah. Macam kita tengok, ada orang ni dia terkesan dengan syarahan agama yang berbentuk hukum. Halal, haram. Hukum, halal. Halal. Ini haram. Ini dalil Quran, hadis. Ada. Tapi ada satu lagi, kadang-kadang orang tak terkesan dengan semata-mata menyatakan hukum halal dan haram. Apabila kita mari satu kisah, kita bercerita, sama ada cerita tu benar atau salah, tapi kisah itu menyebabkan memberi kesan kepada mereka dan akhirnya mereka boleh melakukan kejahatan. Sebab tu ada manusia yang suka pada cerita. Dia suka pada cerita. Saya nak bagi contoh. Anak ni ada seorang kawan dululah. Lama dah. Kawan ni anda tahu dia tak semayang. Kita tak larat nak bagi tahu dia semayang ni wajib lah apa. Kita dah bagi tahu tapi dia tetap tak semayang. Tapi macam mana kita nak bagi dia semayang? Tu macam mana nak buat? Jadi nak jadi cerita, ada satu kisah berlaku kepada kawan Ana. Ini satu kisah berlaku pada diri Ana sendiri. Iaitu Ana pergi bermusafir dekat Pulau Pinang. Ini cerita lama ni. Masa tu berlaku pilihan raya kecil selepas Black 14. Black 14 ni melibatkan Anwar Ibrahim dikeluarkan daripada penjara dan tahun 2008 dia keluar penjara. Lepas tu ada pilihan raya kecil berlaku dekat Matampau. Anwar Ibrahim tanding pada masa tu lah kan. Kak Awal tak jawatan, lepas tu Anwar Ibrahim tanding. Masa tu berlaku Muktamar PAS dekat Perak. Masa tu Nizar Jamaluddin sebagai Menteri Besar Perak masa tu. Ana ada seorang kawan Ana pergi dekat Penang. Nak pergi Penang untuk pilihan raya. Masa Ana pergi tu bersama dengan dua orang kawan. Satu Melayu, satu lagi Hindu. Kawan Ana tu Hindu, bukan Islam, dan dia Hindu semayang sebab dahi dia bertanda Jadi bila sampai dekat RNR Tapah itu, berhenti untuk semayang asar. Anda bagi tahu kepada kawan Ana yang Hindu tu, Anda kata tunggu sekejap, Anda nak pergi semayang asar, dan Anda ajak kawan Ana yang Melayu ni supaya pergi semayang asar sama-sama. Dan Anda tahu kawan Ana yang Melayu ni memang tak semayang walaupun dia Muslim. Dia kata tak apa ustaz, kau pergi semayang, aku nak isap rokok. Tak apalah, dia isap rokok, Anda pun pergi semayang. Jadi anda pergi semayang dekat surau RNR Tapah itu. Habis daripada semayang, Anda nak keluar tu, Anda tengok kawan Anda tadi dah semayang dekat belakang. Setahu Anda dia tak semayang, tapi hari tu dia semayang. Jadi bila dia semayang, Anda pun fikir kenapa dia boleh semayang pada hari ni. Makanya Anda pun habis semayang tu, Anda terus keluar, duduk dekat luar, Anda tunggu kawan Anda ni selesai semayang.
Bila dia selesai sembahyang, dia keluar, Ana berjalan beriringan dengan dia pergi ke kereta. Dalam perjalanan tu Ana tanya pada kawan Ana, kenapa kau sembahyang? Setahu aku tak sembahyang. Jadi kawan Ana tu kata, dia kata Hindu tu, Deva. Nama kawan Ana tu Deva. Dia kata Deva tu, dia tanya aku, agama aku apa? Aku katalah agama aku Islam. Lepas tu dia pun tanya, ustaz tu apa? Dia pun kata ustaz tu agama Islam. Ana lah maksud dia. Lepas tu dia tanya pula, kenapa ustaz tu yang Islam sembahyang tapi kamu yang Islam ni tak sembahyang? Dia tanya soalan tu. Jadi dia kata Deva dah tanya macam tu, aku jadi bersalah. Bila aku rasa bersalah, aku malu dengan Hindu tu, maka aku sembahyang. Sebab apa? Sebab lagi teruk, Deva tu boleh kata, betul ke kamu ni Islam bila kamu ni tak sembahyang? Bila bangkit itu dia kata aku dah rasa bersalah. Dia kisah tu, bila kita cerita pada kawan Ana satu lagi, kawan Ana yang tak sembahyang tu dia sedar, menyebabkan yang dia tu tak sembahyang jadi sembahyang. Maksudnya kita kena faham, kadang-kadang ada benda tu kita boleh bagi orang kesedaran dengan cara kita menyatakan hukum halal haram, halal haram, halal haram. Dia dengar, oh ada Quran haram, ada Al-Quran kata halal. Jadi yang halal kita buat, yang haram kita tak buat. Tapi ada orang ni kita sebut halal haram ni tak pakai. Caranya adalah mendatangkan kisah. Jadi kaedah mekanisme kisah ni salah satu kaedah yang terbaik antara kaedah yang digunakan oleh Al-Quran untuk memberi kesedaran kepada manusia. Maka demikian juga apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi manusia ni ada kesedaran, caranya adalah Allah Taala membagi kisah. Maka di situ tu kita akan jumpa berbagai-bagai kisah yang ada dalam Quran. Ada kisah itu, kisah Nabi Yusuf Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Shu'aib, macam-macam nabi lah ada dalam tu. Bahkan ada kisah yang bukan nabi, contoh macam kisah Luqmanul Hakim. Ada kisah. Kenapa kisah-kisah tu didatangkan? Didatangkan kisah tu supaya dia merupakan salah satu cara, salah satu mekanisme untuk manusia untuk melakukan kebaikan, untuk manusia melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Yang tu kita kena faham. Kenapa ayat ni mulakan dengan kisah? Kenapa ada Quran cerita berkenaan kisah? Pertama. Lepas tu dalam ayat ni Allah Taala kata nahnu naqussu alaika. Nahnu, kami. Kenapa Allah Taala guna kami? Kenapa Allah Taala tak kata ana, aku? Hari tu kita dah cerita dah sikit hari tu kan. Allah Taala kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Alkitab Qur'anan Arabiyya, Quran berbahasa Arab. Nahnu inna anzalna, sesungguhnya kami sini merujuk pada Allah. Ayat ni nahnu naqussu alaika, kami bercerita kepada kamu. Kami, dia guna kalimah kami. Kenapa kami? Jadi penggunaan kami ni dia merujuk kepada Allah, digunakan untuk lambang hampirnya Nabi Muhammad dengan Tuhan, dan Allah Taala menggambarkan kemuliaan zat Allah Taala. Ini orang bagi salah satu kaedah sopan semasa kita berbual. Sopan masa kita berbual. Nah, Allah Taala dengan Nabi ni dia sopan. Dia ada sopan dia bercakap. Maka bila dia sopan dalam cakap, maka dia pun menggunakan kalimah kami kadang-kadang. Kadang-kadang dia nak menambahkan ketegasan dia. Bila dia nak menggambarkan ketegasan dia, maka dia guna kalimah aku. Ini kaedah kita bercakap. Kita sendiri dalam budaya orang Melayu sendiri, bila kita bercakap sesama kita, sopan lain, tegas lain. Kita bersama dengan orang tua, dia ada sopan dia, maka kita pun guna kalimah saya sebagai contoh. Kita tak sembang orang tua aku. Sebab pakcik apa khabar? Aku baru datang. Kita cakap macam tu, orang kata biadabnya budak ni. Kau cakap dengan orang tua tu guna kalimah aku. Jadi bila kita bersembang dengan orang tua tu, dia ada penggunaan yang tak guna aku, tapi kita guna sopan. Saya sebagai contoh. Saya Yang saya tu berasal daripada hamba sahaya. Hamba sahaya. Orang Kelantan dia tak ambil yang saya tu, dia ambil ambo tu. Hamba sahaya. Baca kitab lama ada istilah hamba sahaya. Sistem perhambaan dahulu, orang hamba tu dalam bahasa Melayu lama dia panggil sahaya. Ringkas ni jadi saya. Jadi kita bercakap dengan orang tu, kita merendah diri, maka kita guna kalimah saya. Itu masa kita bercakap dengan orang tua. Kita jumpa dengan kawan-kawan rapat. Bila rapat ni, dia tak timbul isu nak memuliakan. Dia tu dah rapat sangat. Bila rapat tu kadang-kadang kita boleh panggil menatai mun ni menatai. Orang tak binatang sebut, dia pun tak rasa apa. Sebab itu tanda kita rapat. Dan kita bersembang kawan kita tu, kadang-kadang nak lambangkan rapat, kita guna aku, tak guna saya. Contohlah kan. Jadi dia ada tau mekanisme kita bercakap dengan kawan kita, kita bercakap dengan orang kita hormat. Maka demikian juga bila Allah Taala bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut nahnu naqussu alaika, kami menceritakan alaika, engkau tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi, percakapan intim tahu antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila intim tu, maka Allah Taala berkata nahnu naqussu alaika,
Nahnu, dia guna nahnu, intim, ungkapan intim antara Allah Taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila Nabi Muhammad, bila Allah Taala kata nahnu ni kepada Nabi Muhammad, yang pertama ni kita akan nampak Allah Taala nak lambangkan keintiman Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Taala, satu. Yang kedua, nak tunjuk kemuliaan zat Allah Subhanahu wa taala semasa berkomunikasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kupasan ni kalau nak tahu, kena buka satu kitab namanya Tafsirul Quran lil Quran, ditulis oleh Abdul Karim Al-Khitabi. Ada kitab tu, faham panjang lah kenapa penggunaan nahnu kat sini. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, naqussu alaika, kami kepada kamu, kami kisahkan kepada kamu. Kisah tu yang kita guna kalimah kisah. Kisah tu sebenarnya bahasa Arab, qissatun, qissah. Orang Melayu ambil bahasa Arab, bubuh dalam bahasa Melayu. Kisah. Kisah tu adalah kalimah Arab. Dan apa makna kisah? Kisah ni dalam bahasa Arab, asal maknanya adalah ikut. Sebab tu kalau kita baca dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ada menggunakan kalimah kisah dan merujuk kepada ikut. Contoh ayat. Wa qalat li ukhtihi qissiyah. Qissiyah. Allah Subhanahu wa taala kata ketika mana berkata anak anak Nabi Syuaib alaihissalam, seorang adik-beradik dia kata pada dia qisihi, ikutlah dia, kisah, ikut. Maksudnya qisi tu maknanya ikut. Apa lagi? Fartadda ala asarihim qasasa. Allah Taala sebut dalam Quran Allah Taala ada sebut kalimah fartadda, maka kedua-dua itu kembali ala asarihim, bekas tapak kaki mereka, qasasa, dalam maksud mengikut. Jadi kalimah kisah ini adalah mengikut. Imam Ibnu Ashur sebut, apabila kita sebut kisah maknanya ikut, dia bermaksud adalah anna hikayata akhbaril madhiyin tushbihu, adalah kisah ni adalah hikayat, berita cerita-cerita orang-orang terdahulu, dan kita ikut laluan orang dahulu. Dulu orang cerita kisah orang dulu. Bila kita dengar tu, kita pun ikut apa yang dalam kisah tu. Diceritakan Nabi Musa alaihissalam ni berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun ni adalah satu penguasa yang zalim. Jadi kita faham daripada ayat tu, kita ikut laluan kisah Nabi Musa alaihissalam tu, maka kita pun ambil pengajaran, bila kita jumpa orang zalim, kita lawan. Itu maksud dia. Jadi asal makna kisah ni segi bahasa Arab adalah ikutan. Tapi bila kita balik pada ayat ni, kisah ni cerita. Apa makna cerita? Cerita ni adalah kita mengikut apa yang telah diceritakan orang dulu tu. Ada kisah-kisah dia, kita mari kisah tu, kita ikut kisah tu dan kita ambil pengajaran pada kisah itu. Itulah yang dimasukkan sebagai qissatun, kisah dalam bahasa Arab. Allah Ta'ala kata naqussu alaika, sesungguhnya kami nahnu naqussu alaika, kami ni kata Allah Ta'ala. Lepas tu kata tu pada siapa? Alaika, pada kamu Muhammad. Allah Ta'ala nak gambarkan keintiman Allah Ta'ala masa berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala kata nahnu, kami bercerita kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah. Lepas tu Allah Ta'ala kata kisah yang kami bawa ni, cerita yang kami bawa ni, ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Cerita ni dia kita nak bagi pengajaran ni melalui cerita ni, dia ada dua tau. Satu benar, satu lagi tak benar. Dalam bahasa sekarang panggil satira. Dalam bahasa orang politik, dia ada satu, dia panggil satira. Kita ni kadang-kadang kita nak cerita bagaimana kejahatan orang-orang politik. Orang putih selalu buat macam ni. Dia cerita ni politik. Politik ni jahat. Animals. Ini semua binatang politik. Jadi macam mana nak gambarkan teruknya orang politik bermain politik, maka orang pun tulis satu kisah tentang permainan politik yang berlaku di dalam hutan. Macam mana babi lepas tu bertembung dengan singa, lepas tu bertembung pula dengan harimau. Lepas tu macam mana pula gajah, lepas tu binatang-binatang yang lain. Mereka ni berkempen untuk memenangkan satu, dan macam mana babi tu cuba mempengaruhi binatang-binatang lain untuk mengalahkan singa, dan singa tu pula cuba untuk mempertahankan diri, dan akhir sekali siapa menang. Permainan tu, orang buat mari cerita tu, buat mari perbualan itu, kita panggil satira. Satira ni sebenarnya cerita tak benar, bukan cerita betul pun, tapi cerita tu ada pengajaran. Kita dengar tu, kita boleh ambil pengajaran. Satira dia panggil kan. Tapi bila kita sebut ada satu lagi kisah yang kita dengar boleh ambil pengajaran, dan banyak pula pengajaran, dan kisah tu lah kisah yang benar pula. Kisah tu yang satu lagi kisah tak benar, boleh ambil pengajaran juga, tak ada masalah apa pun. Banyak orang menulis cerita-cerita yang tak betul, tulis novel dan sebagainya, kan cerita tu tak benar. Tapi bila kita baca novel tu, ada pengajaran kita boleh ambil.
Kita baca kisah, kita baca novel yang ditulis oleh Buya Hamka sebagai contoh. Tenggelamnya kapal Benedict tu kan. Ada pengajaran, tapi boleh tak kita menyatakan cerita tu 100% benar? Susah. Tapi ada tak pengajaran daripada cerita novel tu? Ada. Banyak pengajaran kita boleh ambil. Di bawah lindungan Kaabah ditulis oleh Buya Hamka. Novel tu. Kita baca novel tu, banyak pengajaran kita boleh ambil. Tapi apakah kisah itu benar? Kisah itu tidak. Tetapi bila kita baca tu, secara tak langsung kita faham Buya Hamka sedang mengkritik budaya masyarakat di situ pada ketika itu, di tempat dia pada masa tu. Jadi dia ada pengajaran yang ambil, tapi kisah tu tidak benar. Dalam bahasa lain panggil satira, ada orang panggil novel, apa nama, cerpen ke apa, macam-macam lah orang nama. Apa pun, tak ada apa pun. Pengajaran, kisah yang kita boleh ambil pengajaran, tapi kisah tu belum tentu lagi benar. Tapi dalam satu lagi kisah, kita boleh ambil pengajaran, tetapi kisah tu benar. Maka Allah Ta'ala kata, ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Apa maksud sebaik-baik kisah? Kisah tu bukan sekadar benar, bahkan banyak. Kisah itu bukan semata-mata ada pengajaran. Kisah lain, mungkin dia boleh ambil pengajaran, tapi belum tentu lagi benar. Banyak. Kisah-kisah ni tak benar. Tapi boleh ambil pengajaran. Boleh. Tapi yang ni, dia bukan semata-mata dia boleh diambil pengajaran, bahkan dia benar. Maka Allah Ta'ala kata, ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik kisah. Gitu. Baik. Apa makna kisah yang terbaik itu? Tadi kita dah sebut satu penafsiran. Kalau kita buka dalam kitab tafsir, ada ulama tafsirkan yang dikatakan sebagai ahsanul qasas ni adalah dia menceritakan dengan penjelasan yang baik. Cerita tu diceritakan dalam penjelasan yang baik. Dia kadang-kadang ni orang bercerita tau. Cerita tu benar, tapi cara dia menjelaskan itu jadi tak sedap. Ada satu lagi, cerita tu tak benar, tapi orang yang bercerita tu pandai. Bila orang bercerita tu pandai, akhir sekali cerita yang tak benar tu orang rasa macam benar. Ada. Al-Quran ni bila bercerita berkenaan dengan kisah Yusuf AS, dan Allah Ta'ala kata ahsanul qasas itu, maksudnya cara dia menjelaskan cerita tu cukup baik. Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran itu, bila menjelaskan tentang kisah Yusuf AS tu cukup baik, ahsanul qasas. Macam kita bercerita, kisah tu kadang-kadang benar, tapi bila pencerita tu tak pandai, akhir sekali cerita yang benar tu orang tak percaya. Ada satu lagi itu cerita tu tak benar, tapi sebab pencerita itu pandai bercerita, akhir sekali cerita yang tak benar tu dianggap sebagai benar. Yang Quran ni, dia menceritakan kisah Yusuf AS ni benar. Tapi bila kita bercerita, takut-takut orang dengar, macam tak betul je. Ada sanksi lagi kan. Tapi bila sebut dalam surah Al-Qasas ni, Allah Ta'ala kata ahsanul qasas, maksudnya penjelasan dia tu cukup baik. Penjelasan cukup baik kalau nak bandingkan penjelasan yang ada di dalam Taurat, penjelasan yang ada di dalam Injil. Maksudnya kisah ni dah lah benar. Penceritaan dia tu pun juga baik. Gitu. Satu tafsiran. Tafsiran yang kedua mengatakan, yang dikatakan ahsanul qasas tu, dia kembali balik kepada ayat sebelum. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Qur'anan Arabiyan, Quran bahasa Arab. Dalam maksud Allah Ta'ala bercerita kisah Yusuf AS Arab yang juga laras bahasa dia cukup fushah. Tu maksud dia. Tu tafsiran kedua. Ada pula tafsiran ketiga mengatakan, bila disebut kalimah ahsanul qasas, sebaik-baik kisah, Abdul Karim Khattabi ni kata dalam tafsir Quranil Quran, dia kata apabila kita ungkap kepada orang tu ahsanun nas, kamu sebaik-baik manusia. Apa maksud sebaik-baik manusia? Dia kata bila kita kata pada orang sebaik-baik manusia, maksudnya dia ni percakapan dia adalah benar, tak bohong. Yang keduanya, dia ni penceritaan dia memberi implikasi kebaikan. Itulah sebaik-baik manusia. Sebab ada manusia ni mungkin dia cakap baik, tapi kalau kita amalkan perkataan dia, dia akan memberi implikasi buruk. Yang cerita ni, bila kita sebut ahsanun nas, sebaik-baik manusia ni, perkataan dia benar. Lepas tu kalau kita ambil perkataan dia, lepas tu kita amalkan, implikasi dia baik kepada kita. Lepas tu dia mempunyai tujuan yang baik. Yang bercerita itu memang tujuan dia baik. Ada keikhlasan dia semasa dia bercerita. Dan keempatnya, bila dia bercerita itu dan jalan-jalan untuk mencapai pada tujuan itu cukup baik, yang tu dikatakan sebagai ahsanun nas. Ahsanun nas, sebaik-baik manusia. Tiba-tiba dalam ayat ni Allah Ta'ala kata ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Maksudnya apa dia? Kisah ni benar. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Kisah tu memang benar. Tidak ada yang tidak benar kecuali benar-benar berlaku. Satu. Yang kedua ni, kalau kita amalkan apa yang diceritakan dalam ayat ini, implikasi dia kebaikan kepada kita. Kita ambil ayat ni, kita amalkan untuk diri kita, memang implikasi dia kebaikan. Jiwa raga kita cukup baik. Memang kalau kita perhati betul-betul dalam surah Al-Qasas ni, dia mengajar kita bukan semata-mata fizikal, dia ajar kita tentang spiritual.
macam mana spiritualnya Yusuf alaihissalam semasa berhadapan dengan seorang perempuan yang sedang mempengaruhi dia untuk berzina dengan dia, namanya Zulaikha. Ini ceritakan spiritual dia tinggi. Cuba kita ambil pengajaran spiritual tu, kita amal dari kita, cukup memberi kesan. Jadi itu yang Syekh Abdul Karim dia mengatakan, yang dikatakan ahsanul qasas itu adalah perkataan tu dah memang benar sebab Quran. Yang kedua, kalau kita amalkan apa yang ada dalam ayat tu, dia memang beri implikasi kepada diri kita dan masyarakat kita. Begitu Itu tafsiran dia. Tafsiran yang ketiga. Tengok tafsiran keempat. Apabila sebut ahsanul qasas, apa maksudnya? Terdapat pengajaran yang cukup banyak dalam ayat ni. Banyak sangat. Contoh, kesabaran Yaqub alaihissalam yang telah ditipu oleh anak dia, dan juga kesabaran Yusuf alaihissalam yang telah diusahakan bunuh oleh adik-beradik dia. Sabar tu sampai ke tua. Ni daripada muda dia kena macam-macam ujian dapat sampai ke besar. Besar tu jadi pemerintah. Last kali tu bapak dia datang jumpa dia. Masuk kesabaran dia, kerinduan dia kepada bapak. Sabar pengajaran tu. Kisah pengkhianatan adik-beradik, akhirnya adik-beradik menjadi susah. Adik-beradik ni khianat Yusuf alaihissalam dengan tujuan nak senang. Rupa-rupanya bila dia menyusahkan adik dia, last kali dia pula jadi susah. Adik-beradik jadi susah kerana cuba nak menyusahkan adik dia Yusuf alaihissalam, dan besar, dan bila dah besar tu adik-beradik ni pergi menghadap Yusuf alaihissalam. Kesabaran, pengajaran yang banyak kita boleh ambil. Tafsiran keempat yang dikatakan ahsanul qasas. Yang kelima, ada tafsiran kata kisah ni adalah kisah yang cukup mengkagumkan. Ada orang kata tafsir, Imam Qurtubi tafsirkan yang dikatakan sebagai ahsanul qasas ni adalah kisah yang cukup mengkagumkan. Kita baca dalam kisah lain mengkagumkan juga, tapi kisah Yusuf ni cukup mengkagumkan. Kisah Nabi Musa alaihissalam adalah dalam Quran. Kisah Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim ada. Tapi kalau kita baca Yusuf, mengkagumkan. Yang lain pun kagum, tapi yang ni cukup mengkagumkan. Siapa kata? Al-Imam Al-Qurtubi. Tafsiran kelima. Tafsiran keenam mengatakan yang dimaksud dengan ahsanul qasas ni, semua jalan cerita ayat ni happy ending. Last kali ni cerita mesti best. Last kali penyelesaian cerita mesti best. Menarik lah. Macam kita tengok wayang tengok cerita wayang. Wayang tu kadang cerita ending dia tak best, tapi ada cerita ni ending dia best kan. Bazraji Baijan contoh, bila mana tengoklah cerita Hindustan Bazraji Baijan, ending dia cukup best, ending dia terkesan. Macam mana ada seorang lelaki yang beragama Hindu watak Salman Khan dalam filem tu, yang dia tu jumpa seorang budak, yang budak tu bisu. Last kali tu ending dia, budak tu boleh cakap, dan cara sebab dia nak meluahkan perasaan dia kepada seorang lelaki Hindu yang telah tolong budak tadi. Ending dia cukup baik. Itu contoh filem. Maka serupa juga kalau kita baca kisah dalam Quran, kisah yang melibatkan Yusuf alaihissalam ni, ending dia semua best. Ending dia semua best. Contoh, ending Yusuf dengan bapa dan adik-beradik dia. Apa ending last kali? Pertemuan Yaqub alaihissalam dengan Yusuf alaihissalam ni dipisahkan. Tapi last kali tu Yaqub alaihissalam ni pergi jumpa dengan Yusuf alaihissalam. Ending dia menarik. Adik dia mengkhianati Yusuf alaihissalam. Macam awal kita geram. Tapi last kali tu macam mana adik-beradik Yusuf alaihissalam sujud kepada Yusuf alaihissalam, minta maaf dengan Yusuf alaihissalam, akur dengan kesilapan yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Ending dia menarik. Lepas tu cerita melibatkan Zulaikha, Imratul Aziz. Zulaikha tu anda dah sebut bukan nama yang dalam Quran, dia ambil dalam Israiliyat, tapi kita gunalah Zulaikha sebab nama tu popular. Zulaikha, macam mana dia dengan Yusuf alaihissalam, ending dia cukup menarik. Lepas tu macam mana raja yang ada pada ketika itu last kali memeluk agama Islam. Raja yang Nabi Yusuf AS duduk bawah jadi menteri dalam satu kerajaan. Dia ada raja dia, Fir'aun pada masa tu, Raja Mesir pada masa tu. Jadi Raja Mesir tu last kali memeluk agama Islam. Apa lagi? Orang yang meminta Yusuf AS takwil mimpi. Ada dua orang kan, dia bermimpi. Satu tu dua-dua beriman dengan Allah Ta'ala. Satu tu last kali mati, tapi mati dalam keadaan beriman. Dan satu lagi tu memang mati beriman. Di samping itu dia bekerja dekat istana. Cuma cerita ni ending dia menarik. Jadi disebabkan itu Imam Al-Qurtubi mengatakan antara yang dimaksudkan dengan ahsanul qasas di sini adalah semua jalan cerita dia, ending ni semua bagus, semua best cerita ni happy ending lah gitu. Tafsiran yang keenam, kita tengok tafsiran yang ketujuh pula. Kata antara ni Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Masir. Dia kata ke ahsanul qasas ni kisah dalam surah Yusuf alaihissalam ni, dia sifatnya merangkumi. Dia ada cerita berkenaan dengan Nabi. Dia ada cerita kisah orang-orang soleh. Ada kisah orang soleh. Ada. Iaitu melibatkan kepada dua orang dua orang lelaki yang bermimpi last kali masuk Islam, ibadat yang baik. Ada orang soleh, ada cerita para Nabi. Ada cerita malaikat dalam tu. Ada cerita pasal syaitan. Ada
Ada cerita tentang binatang-binatang ternakan, iaitu melibatkan kepada mimpi Raja Mesir ketika itu yang dia nampak lembu yang gemuk jadi makan lembu yang kurus tu kan. Lembu yang kurus makan lembu yang gemuk tu lah. Ada kisah perjalanan Raja dan Maharaja. Cerita Raja yang merentah di Mesir pada masa itu. Ada. Cerita pasal peniaga dan ulama. Ada. Orang berilmu. Satu kisah orang berniaga. Diceritakan di dalam surah Yusuf. Perancangan jahat yang dilakukan oleh ketua-ketua agama yang tidak Islam yang berlawan dengan Yusuf AS. Diceritakan dalam tu. Lelaki dan perempuan. Yusuf dengan Zulaikha. Apa lagi? Kisah berkenaan dengan konsep Tauhid. Tauhid. Yusuf AS ajak orang sembah Allah yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dah. Cerita pasal fiqh, pengamalan amalan ibadat ada. Takbir mimpi ada dalam kisah Yusuf AS. Ada cerita pasal urusan politik dalam tu. Dalam surah Yusuf ada cerita politik. Macam mana permainan politik yang dilakukan orang yang bermusuh dengan Yusuf AS berusaha untuk menjatuhkan Yusuf AS daripada pemerintah. Ada diceritakan dalam Al-Quran, dalam kisah Yusuf AS. Komunikasi yang baik. Nanti kita akan jumpa dia menggambarkan cara berkomunikasi dengan baik. Itu insya-Allah kita cerita kemudian. Urus tadbir kerajaan dengan baik. Sabar dengan ujian. Itu antara yang terbesar kan. Diceritakan dalam surah Yusuf. Dalam tu dia dicerita tak macam mana seorang manusia tu ada maruah diri. Yusuf, maruah diri. Dia ada maruah. Zulaikha AS tu ajak dia berzina. Dia tak berzina. Sebab apa? Maruah. Dia ada maruah diri. Dicerita dalam Quran. Lepas tu dia ada perasaan malu. Yang apabila dia berjumpa dengan Zulaikha, dia tak tengok muka Zulaikha. Dia hanya tunduk sahaja. Perasaan malu. Lepas tu dia ada hikmah, kebijaksanaan. Macam mana dia address beberapa isu-isu yang berlaku dalam kerajaan Mesir. Itu berlaku dalam kisah Yusuf AS. Dan dalam tu juga, dalam surah Yusuf, dia menceritakan juga konsep masyarakat. Masyarakat Badui, masyarakat yang duduk kat padang pasir, satu lagi masyarakat bandar, masyarakat ada hadarah. Masyarakat hadarah tu di Mesir, kota Mesir tu sendiri tu kan. Yang Yusuf AS pergi duduk dalam kota tu, ada bandar yang besar, ada pembangunan. Tapi ada satu lagi masyarakat Kanaan, iaitu penempatan selang adik-beradik duduk dekat padang pasir. Jadi dia ada kawasan masyarakat padang pasir, satu lagi masyarakat yang mempunyai kota Jadi kisah-kisah tu ada di dalam surah Yusuf. Maka disebabkan itulah ada orang tafsirkan yang dikatakan ahsanul qasas ni adalah cerita dia merangkumi, syamil mutasyammil. Itu kisah Yusuf AS. Sebab tu Allah Taala kata ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Type. Kenapa dikatakan sebagai sebaik-baik kisah? Kenapa dikatakan sebaik-baik kisah? Sebab kita tengok balik ayat atas. Allah Ta'ala kata, tilka al-kitabil mubin. Itu adalah kitab yang nyata. Lepas tu Allah Ta'ala sebut ayat kedua, la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu boleh menggunakan akal. Maksudnya apa? Bila kita nak dapat penjelasan, kita kena akal, fikir. Jadi fikir tu, macam-macam cara kita nak fikir. Antara untuk menggerakkan akal manusia ni boleh berfikir ni, membawakan kisah, mendatangkan kisah. Maka disebabkan itu Allah Ta'ala kata ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Gitu. Di situlah kita boleh belajar bahawasanya Quran ni dia bukan kitab sejarah. Quran ni dia kitab pengajaran. Kalaulah dia kitab sejarah, sudah pasti dia akan sebut tarikh bila, berapa hari bulan berlaku. Macam kita baca sejarah kan, sehari bulan berlaku begian-begian. 1958 berlaku apa, 1515 berlaku apa dia pula, 1924 apa berlaku. Itu sejarah, buku sejarah. Quran dia bukan buku sejarah. Kita baca Quran, ada tak ayat-ayat cerita sekian bulan berlaku? Tak ada, memang tak ada. Tapi bila kita baca Quran, dia ada pengajaran-pengajaran. Bila pengajaran yang banyak yang kita boleh ambil, itulah dikatakan sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Begitu. Type. Okey, Allah Taala kata nahnu naqussu alaika ahsanul qasas. Ceritakan kepada kamu Muhammad. Ingat cerita pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila cerita pada Muhammad, kita akan nampak sebenarnya cara Allah Taala bercerita dengan Nabi Muhammad tu terlalu intim. Kita ni Syekh, bila berbual dengan kawan kita, dengan kita berbual dengan kekasih kita, dia lain. Intim. Dia ada keintiman tau. Kita sembang dengan kawan kita ni, kita sembang kau aku bodoh macam tu, tak ada masalah. Tapi bila kita sembang dengan girlfriend kita, kita sembang dengan isteri kita, kita sembang dengan orang kita sayang, cara sembang dia lain. Suara kita, cara kita ungkap kata, cara kita tenggelam timbulkan suara kita, dia ada keintiman tau. Jadi Allah Ta'ala ni dia berintim-intim dengan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk penceritaan. Dalam bentuk penceritaan Allah Ta'ala bercerita lah, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Dan qasas tu pula, kisah-kisah tu pula yang kata baik ni, ahsanul qasas, sebaik-baik kisah ni, bima auhayna ilaika hazal Quran, dengan apa yang kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad SAW, Quran ini. Wahyu. Kisah ni, kita nak cerita ni, yang pertama datang daripada manusia, satu. Yang kedua datang daripada Tuhan.
kisah yang datang daripada manusia ni belum tentu lagi betul. Kita ni bila dengar satu cerita, kita tengok satu cerita, kita dengar cerita ni, kita faham cerita, lepas tu kita cerita dekat orang lain. Masa kita dengar cerita tu, kita faham daripada cerita orang tu kadang-kadang tak sama dah macam orang yang bercerita tu. Orang tu cerita, cara dia faham, kita dengar ni, kita faham macam dia cerita tu kadang-kadang dah kurang dah. Nak kata 100% tak, mungkin kurang sikit. Kita faham dengan cara kita, ada yang kurang gitu, kita cerita pula orang ketiga. Orang ketiga dengar, dia faham lagi kurang. Itu tu yang kita sebut ni, cerita tu cerita benar. Bayangkan kalau cerita tu ada exaggerate, tambah-tambah sikit. Bubuh Ajinomoto sikit cerita tu. Dia akan jadi lain tau. Sampai kat kita cerita lain. Last kali sampai orang ke-10, dah jadi cerita lain. Jadi bila orang ke-10 tu cerita balik kepada orang pertama, dia dengar dia kata, aku tak cerita macam ni, kamu cerita lain lah ni. Itu nak kata cerita manusia. Cerita manusia. Ada pula satu lagi cerita Tuhan. Tuhan bercerita. Yang Nabi Muhammad SAW kata, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Jadi kisah yang benar ni, yang tidak ada cacat cela ni, kisah daripada Tuhan. Tapi dalam kisah daripada Tuhan tu, dia panggil wahyu lah. Wahyu. Tapi kita kena ingat, wahyu ni yang sampai kepada para Nabi ni, satu Al-Quran, Taurat dan Injil. Bila sebut Taurat, Injil, dia ada lagi ruang-ruang untuk diselewengkan. Allah Ta'ala cerita, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Celakalah orang yang telah tulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mendakwa itu datang daripada Tuhan. Ada kan? Maksudnya Taurat Injil tu pun wahyu daripada Allah, tapi ada campur tangan manusia di situ. Akhir sekali ada separuh tu kalam Tuhan, ada separuh di situ. Last sekali kita tak tahu mana kalam Tuhan, mana kalam manusia. Itu berlaku pada Taurat, berlaku pada Injil. Dia wahyu pada Tuhan, tapi terbuka kepada penyelewengan. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, bima auhayna ilaika, dengan apa yang kami wahyukan kepada engkau. Bila sebut wahyu ni, Taurat pun wahyu juga, Injil pun wahyu juga. Tapi Taurat mungkin boleh diselewengkan. Memang Al-Quran pernah mengatakan Taurat pernah diselewengkan. Injil memang wahyu dari Tuhan, tapi pernah tak diselewengkan? Quran mengatakan pernah diselewengkan. Jadi Allah Ta'ala kata, kisah ni sebaik-baik kisah. Dan kisah ni memang tidak boleh diragukan langsung. Cerita ni tidak diselewengkan. Hazal Quran. Bima auhayna ilaika hazal Quran. Apa yang telah kami wahyukan kepada engkau. Bila sebut wahyu ni, kisah Tuhan, Syekh. Datang dari Tuhan ni. Mesti benar ni. Tapi ada tak ruang penyelewengan? Taurat boleh ada ruang penyelewengan. Injil berlaku penyelewengan. Allah Ta'ala nak bagi tahu, kisah ni memang tidak ada sebarang keraguan. Memang tidak ada penyelewengan. Allah Ta'ala sebut sambungan ayat. Bima auhayna ilaika, dengan apa yang kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, hazal Quran. Quran ini. Tak ada penyelewengan. Kisah ni benar. Tidak benar, kecuali benar-benar berlaku. Itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa in kunta min qablihi la minadh ghafilin. Allah Ta'ala kata, wa in kunta, walaupun sebelum ini, min qablihi, sebelum turunnya Al-Quran ini, la minal ghafilin. Muhammad di kalangan orang-orang yang ghafilin. Ghaflah. Orang kita pun sebut ghaflah. Kita nak terjemah apa ghaflah? Kalau kita buka buku terjemahan biasa ni, buku-buku kamus ataupun terjemahan Quran, dia akan sebut lalai. Nabi Muhammad SAW, wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Walaupun engkau, wahai Muhammad SAW, sebelum turun Al-Quran ini, lalai. Kita sebut lalai ni, dia negatif. Lalai. Nabi Muhammad lalai. Negatif. Anak nak tukar terjemahan. Anak nak buat tidak cakna. Tidak cakna. Anak nak terjemah. Ghafilin ni bukan lalai. Anak terjemah tidak cakna. Sebab cakna ni dia bagus, tapi kalau tak cakna dia tak mengaibkan. Macam mana nak cakap? Mudah-mudahan macam ni lah. Jadi lalai ni jadi dua tau. Lalai ni, kita pergi pada lalai. Ghaflah ni ada dua. Satu keji, satu lagi ni tidak cacat, tidak mencacatkan. Apa dia yang terkeji? Yang terkeji ni adalah orang Kelantan panggil makngah. Itu pun lalai juga. Apa itu makngah? Orang Kelantan, istilah orang Kelantan. Kita suami balik rumah, dia tanya isteri dia, masak nasi ke? Bini kata, nasi apa, berah pun tak ada. Orang yang tidak lalai ataupun orang yang tidak cuai, orang yang bagus sifat dia, bila dengar tak ada beras, dia pun pergi ambil kunci kereta, dia pergi dekat pasar raya, dia belilah beras, dia belilah lauk, lepas tu dia balik, dia masak lah, dia suruh isteri dia masak. Itu orang yang bagus. Tapi ada satu lagi istilah orang Kelantan, dia panggil makngah. Makngah ni apa dia? Dia tanya rumah dia, ada beras ke? Dia kata, beras pun ada nasi ke? Dia kata, nasi apa, beras pun tak ada. Bila bini kata tak ada beras, dia pun pergi tidur. Lah, pergi tidur tak ada masalah. Pergi tidur. Kita tanya, apa macam mana nak makan kalau tak beli?
Tak apalah, biarlah. Macam tu. Itu panggil makna. Orang Kelantan panggil makna. Lalai tu lalai. Itu perangai tercela. Buruk perangai lagu tu. Ada pula satu lagi, dia tak buruk. Benda tu tak cacat. Lalai yang tak cacat, apa dia? Dia ni jenis tak cakna. Sebab apa? Sebab tak ada orang pernah cerita dekat dia. Kan? Contohlah macam ulama-ulama besar. Orang pergi tanya hukum dekat dia. Ustaz, apa hukum begian-begian? Dia dengar. Allah, tak pernah fikir pula. Kan? Dia tu orang mengaji. Kan? Dia tu orang mengaji. Lepas tu dia tak pernah terfikir ke soalan itu. Perkara yang ditanya itu. Contohlah, anak lah sendiri. Contohlah. Kan? Anak ni tak pernah membaca kupasan orang berkenaan dengan apa. Contohlah orang pergi tanya anak. Dia kata, Ustaz, Ana dengar Maulana Asri dia ada kupas berkenaan dengan perang Siffin. Ustaz boleh kupas tak perang Siffin? Ana pun kupas. Cerita dia begini-begini. Lepas tu orang tanya, Maulana Asri ada kupas segi sanad dia begini-begini. Ana kata, yang tu ana tak perasan pula. Yang tu tidak cacat tu. Sebab apa? Sebab pengetahuan manusia ni dia ada faktor fikir. Dia kena fikir. Dia kena baca, dia kena selidik. Jadi bila ana tak terfikir tu, sebab apa? Sebab ana tak telitah nak cari maklumat sebelum ni. Tuhan tak letak satu benda kita nak ingat. Yang tu tidak cacat. Makanya kita benda, macam tu ke? Kita pun pergi buat kajian. Itu baguslah. Itu baguslah. Bermula dari tidak tahu. Kita tak tahu tu sebab kenapa tak tahu? Sebab tak ada sebab kita nak fikir. Tak ada sebab kita nak fikir. Jadi tiba-tiba orang bagi kita fikir. Bila kita fikir, kita pun fikir. Yang tu bagus. Itu bagus. Itu tidak cacat. Lalai yang tak cacat. Jadi kita nak terjemah apa? Lalai. Lalai tak cantik. Dalam terma Melayu, lalai ni negatif. Cuai. Negatif. Mungkin kita boleh guna terma tidak cakna. Anda punya terjemahan lah. Tidak cakna. Walaupun sebelum ini kamu Muhammad, walaupun sebelum turunnya Al-Quran kisah Yusuf AS ni, kamu ni tidak cakna. Anak terjemah lagu tu. Anak nak buat terjemahan lah ni. Tak tahulah tepat ke tidak. Sebab anak bila fikir-fikir guna terjemahan, banyak guna lalai dan cuai. Anak rasa macam negatif. Padahal Nabi Muhammad SAW ni, kalau kita guna terma negatif, tak apa tepat. Jadi anak lebih sedap rasa guna kalimah tidak cakna. Walaupun kamu Muhammad SAW sebelum ini tidak cakna. Sebab apa? Sebab lepas pada tu Nabi cakna. Nabi ambil tahu. Ambil kisah. Ini kisah dia menarik. Kisah Yusuf AS dan Nabi Muhammad SAW pun cerita dekat orang lain. Begitu. Tak. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Walaupun kamu wahai Muhammad sebelum turun Al-Quran kisah berkenaan dengan Yusuf AS ni laminal ghafilin, daripada kalangan orang-orang yang tidak cakna berkenaan dengan kisah Yusuf AS. Lepas pada itu dia cakna lah. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, izqala Yusuf li abihi ya abati, ketika mana berkata Yusuf AS kepada bapaknya, wahai bapakku, inni raaitu ahada asyara kaukaban, sesungguhnya aku telah melihat 11 anak bintang, wa syamsa wal qamar, dan aku melihat matahari dan bulan, raaituhum li sajid, aku lihat semua bintang-bintang, matahari bulan ni sujud kepadaku. Itu insya-Allah kita bincang dalam kuliah kita akan datang. Kalau esok lapang kita bincang, kalau tak ada kita bincang pada hari Sabtu insya-Allah. Wallahu a'lam. Itulah lebih kurang. Wallahu a'lam. Okey, anda tengok soalan-soalan tanya kawan-kawan insya-Allah. Haji Yusri, Assalamualaikum. Mak Farhan Nazari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Haji Salim, Assalam, Alhamdulillah. Assalam. Pak Tam, Assalam. Abang Yasin, Assalamualaikum Ustaz. Moga diberkati Allah. Amin amin. Waalaikumsalam Haji. Azmi Dr. Rahim, Assalamualaikum Ustaz. Bang, Waalaikumsalam. Orang Melaka ni, orang Melaka ni. Mak kisah-kisah Nabi dari sumber Israeliat lebih banyak dari sumber Al-Quran dan hadis. Malam ni dengar sebalik ni pula. Wallahu a'lam. Dalam kisah surah ni, saya jadi nak tanya Ustaz pasal Tun M jadi PM, dah letak jawatan, kemudian berusaha untuk mengambilnya semula. Lawak pun ada, sedih pun ada, hairan pelik pun ada. Adakah ini ending buruk ataupun adakah pengajarannya? Sekian, terima kasih Ustaz. Anda rasa sesuatu cerita tu nak dikatakan sebagai apa yang berlaku lah di depan kita ni, kadang-kadang cara kita melihat lah. Kalau kita melihat dari sudut pengajaran dia, Tun Dr. Mahathir ni macam dia nak berusaha nak jadi Perdana Menteri balik ni, ada menarik juga untuk kita fikir. Sebab setakat ni yang kita nampak orang selalu Perdana Menteri ni Anwar Ibrahim. Tetapi tanpa kita sedar, sebenarnya yang nampaknya berusaha sangat-sangat nak jadi Perdana Menteri ni Tun Dr. Mahathir, bukan Anwar Ibrahim. Mungkin kita boleh ambil pengajaran. Kadang-kadang ada orang tu dia diam je, tapi dia buat perkara tindakan itu dalam menampilkan yang dia memang nak sangat jawatan tu. Ada satu lagi ni, orang duk kata dia bercakap dia nak padahal
dia okey ya, kalau tak dapat kan. Ada macam tu. Mungkin itulah pengajaran yang kita ambil lah, wallahu alam lah. Sebab ni cerita lebih pada politik lah begitu. Gitu. Tu komen Haji lah. Tengku Azlan makna wallahu alam. Tak ada soalan dah. Ada lagi yang bertanya soalan? Nabi Yusuf AS nak menentang kesyirikan. Sebab tu menarik, anda dah sebut tadi. Antara benda menarik dalam kisah Yusuf AS ni, yang kita sebut tafsiran daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yang dia sebut, dia kata kisah Yusuf AS ni, kisah dalam surah Yusuf AS ni syamil mutasyamil. Dia merangkumi. Semua cerita ada. Antara benda yang disebut adalah hikmah. Macam mana hikmah Yusuf AS, dia nak mengajak dua orang yang bermimpi itu supaya tauhidkan Allah SWT. Itu hikmah. Itu kebijaksanaan yang cukup menarik. Kalau kita baca kisah tu, macam mana Yusuf AS dia cakap kepada orang tu, dia kata, aku boleh takwil mimpi ni, cumanya satu benda yang aku kena ingat lah, korang jangan percaya bahawasanya aku cerita ni datang daripada aku. Kamu kena percaya yang cerita datang ni, yang aku tafsir ni datang daripada Allah SWT. Jadi cara dia create tu menyebabkan dua orang tu Allah ni siapa pula? Padahal dia orang tak pernah kenal Allah Ta'ala. Maka di situ tu digunakan peluang oleh Yusuf AS untuk menggambarkan bahawasanya Allah Ta'ala ni Tuhan begini, dan menyebabkan dua tadi tu, dia kata okey, kalau betul tak mimpi aku masuk Islam. Masuk Islam sungguh. Maksudnya dia ada hikmah tau. Cerita Yusuf ni ada hikmah. Satu. Yang antara lain, kisah Yusuf AS, macam mana dia menampilkan kebijaksanaan dia dalam mengurus ekonomi menyebabkan Raja Mesir masuk Islam. Itu satu hikmah. Jadi dia perlawanan terhadap syirik, tapi perlawanan terhadap syirik tu menggunakan hikmah yang begitu tinggi. Hikmah dia begitu tinggi. Kan? Dia tak berlawan terus atas nama akidah, tapi perlawanan itu berlawan daripada sudut credibility. Dia tunjuk kemampuan dia dalam mentadbir, kemampuan dia daripada sudut berfikir, kemampuan dia untuk menakwil mimpi, menyebabkan orang-orang yang ada pada ketika itu dengar, Yusuf ni hebat. Jadi bila dia Nabi Yusuf AS, anda rasa dia mengajak orang pada tauhid, tapi antara benda yang kita boleh belajar daripada kisah dia adalah hikmah, kebijaksanaan semasa dia menyampaikan konsep tauhid. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Lain macam, lebih detail daripada tafsir surah Yusuf, pernah ikut dengan Ustaz lain. Abang Yusri, Mak Farhan, Ustaz macam mana nak jawab orang kata Nabi belajar kisah-kisah Nabi sebelum dari sahabat Salman Al-Farisi. Simple je. Apa bukti itu je kan. Kita boleh claim, tapi nak dakwa dia mesti ada bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang nak dakwa dia kena datangkan bukti. Dan bukti ni pula dia mesti meyakinkan. Sekarang ni orang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia belajar daripada Salman Al-Farisi kisah-kisah nabi-nabi dulu. Orang katalah. Kita bertanya soalan lah, ada bukti? Tak ada. Tak ada, tak boleh pakai. Tu je lah. Kan? Apa-apa pun kena bukti. Dia buat mari dah bukti. Kena tanya pula sahih ke tak sahih. Takut-takut tambah-tambah. Takut-takut orang buat andaian. Memang ada. Anda pernah dengar juga orang kata kemungkinan Nabi Muhammad pada ketika itu begini-begini. Kemungkinan bukan fakta. Lebih-lebih lagi kemungkinan yang dia buat itu tu datang daripada pemikiran dia dan ada elemen merosakkan imej Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ni banyak berlaku dalam buku-buku sejarah. Banyak kemungkinan-kemungkinan tu kan. Dan mekanisme yang sama juga dibahas oleh golongan orientalis apabila melihat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang cerita jugalah contoh, maka kita kena anggap bahawasanya kamu nak dakwa, boleh dakwa, tapi bukti. Kita nak bukti. Bukti itu pula sahih ke tak sahih, boleh dipercayai ataupun tidak. Kalau boleh dipercayai, okey. Kalau tak dipercayai, tak boleh pakai. Yang pastinya banyak dakwaan-dakwaan tu tidak mempunyai. Nama Bunyamin dari sumber Al-Quran ataupun Israiliyat. Bunyamin. Anda tak pasti pula. Kalau tak silap mana ada Al-Quran disebut Bunyamin ke tak silap. Nanti anda check balik lah. Anda nak confirm balik. Soalan Hazwan ni menarik. Nanti anda check balik. Anda nak confirm. Boleh gambarkan ke cantik Zulaikha? Zulaikha, sebenarnya yang cerita cantik ni bukan Zulaikha. Cerita cantik yang Quran Siti ni adalah Yusuf. Yusuf tu handsome. Kan? Dalam kisah. Yang cerita cantik Zulaikha ni dalam kisah-kisah Israiliyat. Cerita cantik ni Yusuf AS yang sampai satu tahap perempuan isteri-isteri pembesar Mesir pada ketika itu apabila dibawa masuk dalam istana, kemudian Zulaikha panggil Yusuf AS datang untuk bawa makanan. Yusuf AS lalu, perempuan tu terkejut, terbelah jari.
mahaza bashar, ini bukan orang ni, innahu malakun azim, inilah malaikat yang hewan kan. Itu kisah Yusuf alaihissalam. Handsome lah Yusuf ni. Macam mana handsome tu sampai perempuan kat jari lah. Dah lah kat jari tak sedar pula. Lagu mana fikir Abadi? Lagu mana tu Abadi? Berat tu. Anak kalau lalu bukan orang tena kat jari mereka. Mereka tu berasa nak kat jari anak pula. Gitu beza dia kan. Hari kita lah. Lalu minta lalu, anak pun lalu. Lalu tu orang perempuan tengok yang kat jari dia. Yusuf alaihissalam ni, perempuan tengok terkagum ni sampai tekak jari. Boleh bayang? Uish, macam mana cantik tu tau. Kita tengok orang tena cantik lagu mana kau? Abadi. Tengok siapa? Tengok je lah, tengok. Syomel. Ya, kata terbendung tengok kan. Kita tengok perempuan cantik macam mana. Kadang-kadang itu pun kita luar daripada apa kita fikir. Boleh terkhayal, boleh termenung. Kan? Bayangkan, perempuan pada masa tu tengok Yusuf AS. Lagu mana? Wallahualam. Nak cerita pun tak kerti. Wallahualam. Salam Ustaz, hari baru legenda Islam mula lepas asar ke maghrib. Sebab kalau mati lepas asar hari Khamis dah kira petang Jumaat. Contoh tu. Dah tahu lusa hari raya. Hari last puasa lepas asar. Ada yang dah takbir raya. Mana pandangan yang sahih dan soreh? Sebenarnya tak jelas. Masih lagi dalam perdebatan ijtihad ulama. Ada ulama kata lepas maghrib. Cuma bila timbul isu takbir raya, asar pun dah boleh. Sebenarnya tajuk asar tu sebab tengok nak bulan. Itu isu dia. Orang tengok nak bulan tu bukan malam. Orang tengok sebelum tu, petang tu. Jadi dibolehkan takbir raya tu apabila nampak anak bulan. Itu isu dia. Tapi kalau kita nak kira segi perubahan hari tu bermula pada maghrib. Itu yang teks ada lah. Jadi ada orang tafsir asar. Dan tafsir asar sebab apa? Sebab kita boleh takbir raya. Cuma kita tanya balik, takbir raya tu dibolehkan kenapa? Jawapannya lah kerana nampak anak bulan. Ada ulama kata ini masalah, benda ni patut anda kena bahas hari tu, masa yang saya raya tu, adab sunnah tu kan. Dalam tu ada hadis, ada perbahasan fiqh di kalangan ulama fiqh, bilakah yang dikatakan boleh takbir raya pada Aidilfitri. Jawapannya adalah ketika ada ulama kata ketika nampaknya anak bulan, automatik dah tak boleh takbir raya. Sebab apa? Sebab contohlah kalau kita di tukang teropong, kita teropong tu nampak anak bulan. Bila nampak ni sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi orang situ pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir raya tu dah start dah tu. Sebab dia tengok anak bulan. Betul lagi. Asal tu orang dah start tengok dah. Jadi di situlah timbul takbir raya. Itu wallahu a'lam. Beza Zabur, Taurat, Injil ni nama Haji Yusof. Taurat, Injil diturunkan pada kaum Bani Israel. Dan kitab dia kitab syariah. Zabur bukan kitab syariah. Zabur adalah al-wa'yu, kesedaran. Dia cerita-cerita kesedaran. Dia kitab nasihat. Dia tak ada syariat. Sebab tu tak timbul kaum mana. Nabi Daud AS lah dapat kitab tu. Dan Nabi Daud AS terkenal dengan suara yang sedap. Suara yang merdu. Disebut sebagai mizmar. Mizmar Daud. Seruling. Suara dia umpama seruling. Dan diceritakan dalam Quran, yang bila burung terbang, nampak dengar Daud baca Zabur, burung boleh terberhenti ghostan pergi dengar. Itu ada ceritakan dalam Al-Quran. Maksudnya, kitab Zabur ni adalah kitab yang menceritakan tentang al-wa'yu, kesedaran. Dia bukan kitab syariah. Tu kena bezalah. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Wallahu a'lam. Okey, komen sikit. Syekh Al-Buti ada cerita kisah seorang wali Allah yang ziarah makam Rasulullah dan berdoa untuk bersalam dan cium tangan Rasulullah. Bagaimana sebenar berita sebegitu? Tak tahu. Anda tak tahu cerita tu. Yang kisah Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, kisah wali Allah ziarah makam Rasulullah tu, anda tak pernah dengar. Wallahu a'lam. Anda tak tahu. Nak komen pun tak kerti sebab tak tahu. Fadilat mati malam Jumaat ada, tapi palsu, dhaif, mungkar. Tu je. Cuma kelebihannya pada hari Jumaat ni disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Tu je lah. Fadilat khusus meninggal pada hari Jumaat tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Kalau ada pun dhaif, mungkar, dhaif jiddan, palsu. Tu pun ada. Wallahu a'lam. Beri panjang Quratul Ain. Saya saya dengar orang zaman sekarang, bukan mufassir, dia kata kisah Nabi Yusuf ini sebaik-baik cerita sebab kena dan tepat dengan konsep penulisan zaman moden. Ada pendahuluan, huraian, klimaks, cerita penutup. Boleh juga kalau orang nak tafsir lagu tu mengikut pada pengkajian lah. Tapi kalau kita tengok yang anda sebut tadi tu, antara yang dimaksudkan ahsanal qasasi tu adalah cerita dia memang menarik. Penceritaan dia tu menarik kalau nak banding apa yang diceritakan di dalam Taurat. Jadi bila kita tengok sudut tu mungkinlah kot. Kalau nak tafsirkan, dia ada pendahuluan, dia ada huraian, dia ada klimaks cerita, lepas tu dia ada penutup. Mungkin juga.
Sebab sebenarnya kalau kita tengok ayat ni, dia kata ahsanal qasas, sebaik-baik kisah kan. Dia ada kaitan dengan konsep akal, berfikir, dan lagi konsep penjelasan yang nyata. Dan benda tu kita akan nampak pada ayat yang terakhir dalam surah Yusuf. Cuba kita tengok balik. Kita tengok dalam surah Yusuf, ayat 111. Kita tengok ayat awal. Allah Ta'ala kata alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Kitab yang nyata. Clear? Kitab yang nyata. Allah Ta'ala sebut ayat kedua pula. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Arab. Quran bahasa Arab. La'alakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu boleh menggunakan akal. Okey. Kita tengok ayat terakhir. Walaqad fi qasasihim ibratan liulil albab. Sesungguhnya adalah pada kisah-kisah mereka itu pengajaran bagi orang yang punyai pemikiran. Nampak? Maksudnya, dia boleh relate tau. Ayat 1, 2 dengan ayat terakhir. Ayat yang sebelum akhir. Dia ada relate, ada kaitan. Itu menarik ni. Dalam surah ni, kita tengok awal. Cuba kita cek awal, kita tengok akhir. Dia biasa ada relate. Walaqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Atas, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Akal dengan ulul albab ada iras tu. Ada keirasan tu kan. Apa makna loop tu kita bincang waktu lain lah. Sebab loop tu ada perbahasan pula di kalangan ulama. Jadi dia ada kaitan tu. Sebab tu kita rasa kisah ni menarik kalau betul-betul kita tadabbur, kalau kita renung. Surah Yusuf AS. Gitu. Wallahu a'lam. Surah An-Nur yang mansur rejam tu ayat berapa? Ayat 2. Ayat 2 ke? Ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Ayat 2 kot. Kalau tak silap mana ayat 2? Surah Nur ayat yang kedua. Sekejap anda tengok Surah Nur ayat yang kedua. Ayat kedua. Betul, ayat kedua. Surah Az-Zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mimma jaldah. Wallahu a'lam. Kenapa perkataan alimun hakim berulang kali dalam surah Yusuf? Alim tahu, tapi belum tentu lagi hikmah. Jadi orang yang sebaik-baik manusia ni apabila dia ada ilmu dan hikmah. Ramai orang belajar. Orang belajar universiti ni berlambak. Tapi perasan tak, yang balik universiti, keluar universiti, ada PhD, belum tentu lagi ada hikmah. Jadi, dia dua perkara tu penting tau. Mesti ada berilmu dan hikmah. Walaupun Allah Ta'ala sebut alimun hakim tu merujuk kepada Allah SWT. Alim, Allah Ta'ala maha mengetahui. Hakim, Allah Ta'ala maha bijaksana. Tapi bila kita cek cerita sebelum tu, rupa-rupa Allah Ta'ala bukan semata-mata nak bagi ilmu kepada kita, tapi Allah Ta'ala ajar kepada kita hikmah. Ilmu, hikmah, dua perkara kena berhimpun. Kalau kita ada ilmu tambah hikmah, nanti ilmu tu susah awak nak terima. Tak ada nilai ilmu tu. Sebab tu dua perkara ni penting. Kita baca dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala gambarkan ciri Nabi apa dia? Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nampak Allah Ta'ala sebut. Apa tugas Rasul? Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Membaca ayat engkau. Ayat kau wahai Tuhan. Baca ayat Allah Ta'ala. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajar kitab. Dia itu panggil konsep hadis. Wa yu'allimuhumul kitaba, ada satu lagi, hikmah. Jadi hikmah, kebijaksanaan. Baca kitab, mekanisme untuk nak dapat ilmu. Ajar kitab, ilmu. Hikmah. Hikmah ni kadang-kadang dia tak dapat dengan belajar. Hikmah ni datang daripada pengalaman. Hikmah ni kadang-kadang datang daripada hasil berfikir. Kita fikir panjang, renung. Tapi cukup ke hikmah? Dia ada satu lagi. Wa yuzakkihim. Dia mesti ada proses pembersihan jiwa. Hikmah yang sebenar ni datang daripada jiwa yang bersih. Sebab tu, kalau Allah Ta'ala kata ada alimun hakim, walaupun sebenarnya tu Allah Ta'ala gambarkan sifat Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, tapi sebenarnya kita cek cerita sebelum tu, kita akan nampak kita bukan semata-mata dapat ilmu, tapi kita dapat kebijaksanaan dalam cerita ayat tu. Bila kita tengok tak pelik, akhir itu Allah Ta'ala sebut alimun hakim, alimun hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wallahu a'lam. Samhudi, Mat, kenapa adik-beradik Nabi Yusuf AS berpakat untuk mencampakkannya dalam perigi? Adakah kerana Nabi Yaakob ayahnya berat sebelah terhadap anak-anak pencerahan hikmah? Yang tu insya-Allah kita bincangkan datang. Tajuk tu tak sampai lagi. Ada ayat tu. Samhudi, Mat. Nanti kita sampai ayat tu anda akan bahas insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita boleh bahas detail nanti. Kita tak payah, anda tak payah cerita sikit lepas tu tak detail. Nanti akan datang nak cerita detail ulang balik kan. Akan datang anda akan cerita lebih detail. Kenapa yang sampai adik nak pergi buang, adik-beradik nak buang Yusuf AS. Itu insya-Allah kita detailkan.
Urusan dunia buatlah sesuka hatimu selain tiada dalil yang melarang. Ini ungkapan kata Wahabi ke liberal? Tolong ulas sikit hadis Nabi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan keduniaan kamu. Cerita dia Nabi Muhammad SAW pergi ke Khaybar. Di Khaybar tu ada makanan buah kurma tu sedap. Nabi makan buah kurma. Sedap kurma kamu ni orang-orang Khaybar. Jadi Nabi tanya korang buat macam mana? Katanya kami kahwinkan pokok. Kami kahwinkan pokok jadi kurma tu jadi sedap. Nabi kata dah jangan nak buat dah. Jangan nak buat dah. Sahabat kata kalau tak buat nanti kurma tak sedap. Nabi kata jangan nak buat lah. Dia orang pun tak buat. Duduk beberapa ketika kemudian Nabi Muhammad datang. Bila Nabi Muhammad datang, Nabi makan, kurma tak sedap macam dulu. Kenapa? Dia orang cakap lah dulu tak kahwinkan pokok. Kurma tak sedap lah. Kurma sedap sebab kami kahwinkan pokok. Nabi Muhammad kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan keduniaan kamu. Itulah hadis tu. Jadi perkataan itu diadaptasi kepada politik. Dan sebenarnya yang kata isu antum a'lamu bi umuri dunyakum diadaptasi kepada politik bukan orang sekular, bukan orang liberal. Yang kata tu Muhammad Imarah. Dalam buku dia, banyak dalam buku dia, Ad-Daulah Al-Islamiyah ada sebut 2-3 buah buku lah. Ada baca 2-3 buah buku. Dia ulang ada yang sama perbahasan yang tu lah. Jadi orang dok kata liberal, tak, itu bukan liberal. Sebenarnya yang ungkapkan itu dan kerangka politik itu datang daripada Muhammad Imarah. Muhammad Imarah ni ulama Mesir hebat. Ulama Mesir. Satu penulis yang cukup prolific. Macam-macam tajuk dia tulis. Ana baca buku dia ni banyak. Ada sampai 4-5 buah buku yang ana baca. Tulisan Muhammad Imarah. Begitu. Wallahu a'lam. Soalan saya, bolehkah kita tafsir Quran tak ikut mufassir? Sebab saya dengan kawan-kawan kadang-kadang selalu berbincang tentang ayat Al-Quran yang bukan ada kena-mengena dengan akidah. Ada kawan kata tak boleh tafsir, tak tengok tafsiran mufassir sebab sebelah kaki ke neraka. Dia macam ni, kita dengan kita menafsirkan Quran dua benda berbeza. Kadang-kadang kita bukan tafsir, kita baca, ada pengajaran kita boleh ambil. Dan benda tu memang tak luar daripada kerangka sifat dasar bagi agama. Yang tu tak apa. Yang tu dia panggil tadabbur Quran. Dia tidak panggil tafsir. Tafsir ni macam kita ana bahas tadi, penggunaan kalimah tilka, lepas tu segi bahasa Arab dia macam mana, lepas tu kita compare dengan ayat-ayat Quran pula, lepas tu kenapa ayat kata macam ni, kenapa macam tu, kenapa penggunaan Quran dekat sini. Itu tafsir. Yang ulama' dah bahas, yang kita baca kitab-kitab tafsir itu tafsir. Satu lagi tadabbur. Tadabbur ni tak semestinya tadabbur bukan tafsir. Tafsir satu tajuk, tadabbur satu tajuk yang lain. Yang kita ni tadabbur Quran. Kita bukan menafsirkan Quran. Itu kita kena faham perbezaan. Jadi kalau kita tadabbur Quran macam tu, okey, itu tak masuk tafsir. Yang dia kata man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar tu, perkataan tu kan. Barang siapa yang menafsirkan Quran mengikut akar logik pemikiran dia saja, pandangan dia saja, dia telah menempas satu tempat dalam neraka. Itu tafsir Quran. Yang berlaku yang kita dah buat dalam usrah-usrah itu bukan tafsir, itu tadabbur Quran. Tu kena faham gitu insya-Allah. Wallahu a'lam. Yusuf alaihissalam tu orang Bani Israel. Yusuf alaihissalam tu dia bangsa Bani Israel. Fir'aun tu, raja Mesir tu Qibti. Jadi bila sebut Bani Israel, bahasa Ibrani. Musa tu Bani Israel. Kita kena faham macam tu gitu. Yusuf adalah nama asal Nabi atau telah diarabkan untuk Al-Quran. Tu minggu depan. Esok insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa esok anda baca. Sebab ada ayat Allah Taala kata izqala Yusuf li abihi, ketika mana berkata Yusuf. Kalimah Yusuf tu kita start jumpa. Esok anda akan bahas panjang penggunaan Yusuf alaihissalam berasal dari kalimah apa. Insya-Allah akan datang esok. Petang tadi tak sempat tanya pasal sapu atas token. Boleh ke Ustaz? Ana bahas petang tadi boleh. Kita buat mari dah sebuah hadis-hadis rupa-rupa yang dikatakan amal sapu kat stoken tu dilakukan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 11 orang sahabat buat melalui riwayat yang sahih. Ada satu sahabat Abu Musa Asy'ari ada riwayat hadis, maksudnya di 12 lah. Cuma yang ke-12 itu riwayat itu pula diragui sanad. Jadi yang confirmnya 11 sahabat riwayat sahih, mereka bila berwuduk mereka ni sapu di atas stokin. Ada disebut tadi. Sebab saya selalu pakai khuf, tapi bila dah tak sejuk pakai stoking je. Tadi anda dah bahas panjang. Wallahu a'lam. Okey, wallahu a'lam.
Muhammad Farhan Nazari, ustaz mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu penaklukan Mekah. Mimpi Yusuf mempersatukan saudara dia. Mimpi Ibrahim waktu menyembelih anak dia. Ketika mimpi macam ada pertalian, boleh kita tafsir mimpi lagu ni ke? Mimpi para nabi adalah wahyu Allah SWT. Nabi itu mesti dia adalah wahyu daripada Allah. Jadi kalau Nabi Muhammad mimpi diberikan arahan, ataupun Nabi Ibrahim diceritakan dia dapat mimpi untuk sembelih anaknya Ismail AS. Itu ada debat lah. Ada orang kata bukan Ismail, ada orang kata Ishak. Tak apa, itu waktu lain kita bincang. Tak. Jadi mimpi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, mimpi macam ada pertalian. Boleh kita tafsir mimpi lagu ni ke? Boleh, tak ada apa pun nak tafsir. Waktu penaklukan Makkah, mimpi Yusuf persatukan saudara. Mimpi Ibrahim waktu menyembelih anaknya. Ketiga, mimpi macam ada pertalian. Boleh nak kata ada pertalian? Boleh, fikirlah macam mana, anda pun tak tahu. Allahu'alam. Adakah salah meletakkan nama anak dengan Yusuf untuk jadi handsome? Tak salah. Boh, nama Yusuf tak ada apa. Ulama besar dalam dunia hari ni ramai nama Yusuf. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Abdullah bin Al-Qaradawi, Abdullah Azzam, Dr. Abdullah Azzam, Dr. Abdullah Yusuf Azzam, Yusuf lah ke tu. Kita bernama anak kita Yusuf. Abohilah. Sebab apa? Harap-harapnya handsome. Okey, tak ada apa pun. Wallahualam. Okey, ada lain tak? Ada lagi tak? 10:22. Lagi 8 minit cukup. Sejam setengah. Anda buka. Ada saya tanya. Atau baca surah Yusuf masa pregnant? Boleh, tak ada apa pun. Baca je lah. Ada orang kata kalau kita baca surah Yusuf ni, ala Yusuf tu handsome, makanya anak kita dia handsome. Itu doa lah. Itu doa. Tak ada apa pun. Kita baca, kita niat macam tu. Kita doakan. Tak ada apa. Tak ada apa. Jangan anggap bahawasanya yang ni sunnah Nabi. Tu tak boleh lah. Nabi Muhammad tak pernah lagu tu. Ataupun kita kata tak boleh mengandung ni kalau baca surah Yusuf. Surah lain tak payah baca. Tak boleh lah lagu tu. Bacalah surah mana pun. Cuma bila kita baca surah Yusuf, bila kita baca ni, Yusuf ni handsome, Yusuf ni orang cerdik, Yusuf ni ada hikmah. Kita pun baca tu menyebabkan datang cetusan untuk kita berdoa. Tafadhal, tak ada masalah apa pun. Baguslah itu. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Okey, Bait Haris salam. Terima kasih atas musa ilmu. Okey, wallahu'alam. Terima kasih sama-sama Syekh. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Kata Tauhid 3 diasaskan oleh Ibn Taymiyah, sedangkan Qaul Salaf anggap akidah ni paling dekat akidah salaf soleh. So, apa akidah Nabi dan para sahabat? Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW ke para sahabat ke, dia orang tak sebut 20, 7, apa semua tak ada. Dia hanya sebut Nabi Muhammad baca hadis, baca Qul Huwallahu ahad. Itu ayat akidah. Jadi, Allah Ta'ala turun ayat, Nabi Muhammad baca. Apa-apa ayat lah. Laisa kamitslihi syai'un, itu ayat. Jadi, bila dia orang baca, ulama kemudian ni, dia faham tu. Dia nak faham, dia nak pergi ajar anak murid. Contoh mudah lah. Manusia dah bercakap, tapi siapa yang pergi buat kaedah bercakap? Apakah kaedah bercakap ni, kaedah datang dulu, baru ada percakapan, ataupun percakapan tu ada dulu, baru ada kaedah? Manusia ni dah bercakap dah. Cuma kaedah tu dibuat oleh orang kemudian. Kita buat kaedah, namanya mantik dia panggil. Jadi, macam mana Aristotle dia boleh buat kaedah? Hasil daripada penelitian dia, daripada manusia bercakap. Dia dengar manusia cakap, oh ini ada kaedah ni. Dia pun buat kaedah. Nama dia tasawur, nama dia tasdik, namanya qadiyah, namanya muqaddimatul sughra, nama dia muqaddimatul kubra, namanya natijah kan. Jadi, dia memahami daripada orang bercakap, maka dia buat kaedah. Maka demikian juga, bila ulama-ulama, dia baca Quran, dia baca hadis, dia keluarkan akidah. Perdebatan akidah. Makanya Ibn Taymiyah ni dia baca ada uluhiyah ni. Dia pun uluhiyah. Dia pun buat tafsiran. Apa makna definisi uluhiyah? Rububiyah. Dia pun tafsir rububiyah bagian-bagian. Semua sifat dia tafsir begini-begini. Dia kata yang ni hasil daripada mereka faham apa yang telah diungkapkan oleh hadis dan salafus soleh. Itu dia faham. Tapi persoalannya, apakah itu akidah salafus soleh? Tak, itu bukan akidah salafus soleh. Itu yang Ibn Taymiyah faham daripada akidah salafus soleh. Salafus soleh ni begitu. Tapi dia orang faham macam ni lah Ibn Taymiyah. Dia buatlah sifat 3. Itu asalnya. Sebab itu sifat 3 tu orang kritik kuat.
Ada orang kata konsep rububiyah tu yang dikatakan adalah diakidahkan juga oleh orang kafir. Ramai orang kritik. Betul ke definisi Ibn Taymiyah? Bila mengatakan rububiyah itu adalah akidah yang diterima juga oleh orang kafir. Uluhiyah saja orang kafir tolak. Ramai orang kritik. Ramai sangat. Bukan sikit kritik. Tak betul sebenarnya. Sebenarnya kafir ni dengan rububiyah apa dia tolak? Ada kritikan tu berlaku. Kenapa dia boleh buat definisi itu? Definisi buat hasil cara dia nak faham daripada Quran dan dia faham daripada hadis Nabi SAW. Apakah itu akidah salaf soleh? Tak. Tetapi Ibn Taymiyah memahami akidah salaf soleh begitu. Itu yang panggil sifat 3 tu. Supalah yang berlaku pada Abul Hasan Asy'ari. Dia pergi create tentang 7 sifat. Wujud, qidam, baqa' tu lah dia buat. Mari pula ulama' lain pergi tambah pula. Tambah pula ulama' lain datang. Jadi sifat 20 tu kan. Sebab dia orang nak faham perdebatan yang ada pada zaman Nabi. Apa yang ada dalam Quran, dalam hadis, salafus salih. Lebih-lebih lagi pada era dia tu ada pertemuan dengan Mu'tazilah. Jadi dia nak faham tu. Betul ke cara fikir Mu'tazilah ni? Salah ke betul? Kenapa Quran kata macam ni? Nampak macam berpihak pada Mu'tazilah. Padahal kalau kata macam ni ada implikasi dia begini-begini. Maka dia pun buatlah kaedah-kaedah. Jadilah sifat 7, sifat 13, sifat 20 tu lah. Gitu. Dia interpret tau. Dia cuba nak faham. Nak macam mana? Sebab tu anak kata benda ni ijtihad. Tak payah gaduh. Sebab dia ijtihad pandangan. Yang kita masalah ni kita duk rasa kita punya ijtihad dia betul. Tu susah tu. Habis kita kata kafir ke orang sesat tu tak betul. Tak boleh macam tu Orang Asy'ariyah kena hormat orang Salafiyah, orang Salafiyah kena hormat orang Asy'ariyah. Salafiyah tu kita kena faham. Salafiyah tu bukan merujuk pada salaf soleh dulu, bukan. Itu salafus soleh. Salafi ni bukan tu, bukan yang Abu Bakar, Umar, Osman, bukan. Itu bukan salafi. Salafi ni kita ni yang berinterpret begitu kot cara faham sahabat. Kita rasa macam tu. Itu dia panggil geng salafi. Maksudnya salafi tu interpret daripada apa yang dilakukan oleh salaf soleh terdahulu. Itu maksud dia. Itu kena faham. Masalah kita, kami geng salafi ni. Salafi tu apa? Orang kurung-kurung terawal lah tu. Lah, apa jadi macam tu? Kau tafsir. Bukan orang mesti mencerita macam tu begitu. Wallahualam. Kena faham macam tu. Wallahualam. Ustaz akan bincang ke seluruh surah ke? Sebab ada 20 ayat ke 24. Ada. Anda akan cuba selesaikan tafsir surah Yusuf sampai habis. Anda cuba 111 ayat lah. Kalau anda buat sehari-sehari ni, kena kira 111 hari lah nak habiskan surah tu kan. Anda cubalah insyaAllah. Tak tahulah sampai habis ke tak, tapi anda harap anda boleh selesaikan. Wallahualam. Saya pernah dengar orang Salafi kata Imam Abu Hanifah pernah bawa. Tak ada. Kitab Al-Fiqhul Akbar tak ada. Dia memahami beberapa terma. Adalah disebut. Ini orang Salafi kata ini uluhiyah dah ada. Ada bahasa ni ada rububiyah. Ini ada asma wa sifat. Tapi apakah itu? Tak. Dia ada lagi perbincangan-perbincangan lain. Cuma yang konsep 3 tu adalah dalam perbincangan tu. Tapi apakah dibataskan kepada 3? Tidak. Dan kadang-kadang definisi yang kata yang tauhid 3 tu, itulah Ibn Taymiyah tu buat. Sebab tu berlaku kritikan. Dan kritik konsep 3 tu tak menyebabkan rosak akidah pun. Tak boleh kita boleh tuduh kafir orang tu. Orang tu dia kritik. Dia kata rububiyah cara faham Ibn Taymiyah ni salah. Jawab mari pujian 1, 2, 3. Dan kadang-kadang kalau kita baca orang kritik tu asal Quran juga, hadis juga. Jadi kita tak boleh kata konsep akidah 3 ni ini mesti diterima. Makanya kalau siapa tolak kafir. Tak betul. Cara fikir tu salah. Sebab itu adalah tafsiran, ijtihad, interpret Ibn Taymiyah semasa dia nak memahami akidah daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wallahu a'lam. Ana rasa kita kena belajar hormat. Hormat tu yang paling penting. Hormat. Ana nak ajar orang kita kena hormat. Syafi'i ke, Hanafi ke, Hambali, segi fiqh aja, Ibn Taymiyah ke apa, hormat tak ada apa. Berakidah pun kita kena hormat. Sebab selagi mana dalam interpret kita kena hormat. Yang tak bolehnya adalah benda yang ma'ulima minad dini bidarurat. Perkara yang diketahui dalam agama secara pasti. Yang tu memang tak laku khilaf. Anda dah sebut dah sebelum ni tentang wacana akidah ni dia ada 2. Satu dia panggil daruri, satu lagi dia panggil nazari. Daruri ni benda tak akan berlaku khilaf. Tuhan tu esa, tak ada khilaf. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, tak ada khilaf. Malaikat tu wujud, tak ada khilaf. Jibril alaihissalam sebagai pembawa wahyu kepada para nabi, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Tapi ayah Nabi Muhammad ahli syurga ke tidak? Khilaf. Khilaf tu perkara akidah. Yang khilaf tu dalam kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah lagi. Perdebatan tentang Nabi Muhammad SAW naik jumpa Allah, tengok Allah dengan mata kepala atau mata hati, khilaf. Ada debat dalam kalangan. Perbezaan pandangan tu berlaku di kalangan sahabat, berlaku. Padahal benda akidah. Maka serupa juga orang interpret dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Perbahasan sifat 20, sifat 3, dia benda ni kita kena raih. Jangan kafir mengkafirkan antara satu dengan lain. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi tak? Dah cukuplah. 10.30 dah. Lain kali pula. Wallahu a'lam.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.